Bismillah. Monsieur le Président Macron, étant une femme éduquée, je connais les principes des Français basés sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Et comme beaucoup de femmes du monde entier, nous sommes aussi des consommatrices de produits de marques françaises. Cependant, tout en écoutant vos propositions sur notre prophète Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'islam, notre religion, en guise d'une liberté d'opinion, nous transmettons notre énorme déception. L'islam est une religion qui met en valeur la diversité. En tant que musulmans, nous voulons que vous agiez, que l'abus vis-à-vis notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un très mauvais acte qui blesse les musulmans des quatre coins du monde. Nous ne détestons pas les autres religions, jamais. Nous n'insultons plus les symboles des autres religions. C'est vrai. Divers pays ont boycotté les produits français. Non seulement les musulmans qui protestent contre vous, mais aussi tous les gens qui comprennent le sens de la vérité et de la justice. Ils sont également contre vous maintenant. Finalement, Monsieur le Président, si vous voulez que le monde sache que la France est un pays qui aime la paix, vous devriez vous excuser auprès des musulmans du monde entier. Voilà. Ya, voilà, itu artinya demikian. Saya mendapatkan kesempatan untuk diterjemahkan oleh sahabat saya, Yosana. Terima kasih sudah menerjemahkan surat saya. Izinkan saya bersalam dulu ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Kerabat Neno, silahkan menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Belum mulai pembicaraan kita, berbaginya kita udah saling mendoakan. Insya Allah di channel ini kita selalu berbagi perasaan, pikiran, dan juga kepedulian untuk keluarga, masyarakat, dan sampai alam semesta. Pastinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Muslim dan Tuhan yang Maha Kuasa bagi yang lain. Hari-hari boykot nasional di seluruh dunia, semua bicara, bukan hanya Presiden Erdogan yang marah, menyimpan dan melontarkan amarahnya kepada Presiden Macron, tapi juga kita lihat dari Rusia. Rusia contohnya, Rusia sendiri bicara seperti ini, dia bilang Rusia larang media terbitkan karikatur hina Islam. Itu dari Sahijab namanya ya, di media Sahijab. Tidak seperti pemerintah Prancis yang memperbolehkan Charlie Hebdo menerbitkan karikatur Nabi Muhammad, Rusia justru melarangnya. Dikutip Sahijab dari AA.com, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, melarang media di Rusia untuk menerbitkan karikatur yang menyerang agama Islam. Keberadaan media semacam itu di negara kita sama sekali tidak mungkin, termasuk dalam hal peraturan perundang-undangan saat ini, kata Peskov. Jadi dari Rusia seperti itu. Kemudian kita lihat juga di dalam negeri, luar biasa ya, dari beberapa waktu ini sudah ada aksi bela Islam untuk membela kehormatan Rasulullah. Dan kita juga lihat inisiatif-inisiatif masyarakat, ada yang misalnya Mas Ari Untung tuh rame ya di medsos. Kapan hadir di sini Mas Ari? Ayo kita ngobrolin. Beliau rela membuang produk-produk Prancisnya, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Dan juga dari Medan ada Ibunda kita, Ibunda Ronis, beliau juga menggalang para emak, dan harus sekali mereka, aduh mama kan sayang sama barangnya, tapi ada yang gunting, ada apa, marah, mama marah. Saya nangis lihatnya, karena apa? Biasanya mama itu sayang sama barangnya, dan itu hasil nabung lama untuk bisa beli merek Prancis, itu lama nabungnya. Tapi ini kecintaan kepada Rasulullah nggak ada lagi yang dipertimbangkan, semua buang produk Prancis.
sebagai sikap untuk menyatakan rasa tidak senang, tidak setuju atas penghinaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di banyak restoran atau banyak tempat di dunia, kita lihat di Jogja juga, di Jogja itu di jalan ya, ditaruh di perapatan Kauman Yogyakarta, itu dipasang foto yang dilindas oleh pengendara. Juga di tempat klinik, di tempat dokter Nikmah ya di Surabaya, dia juga memasang itu untuk siapa yang menghina Rasulullah patut dihina juga dia. Dan ini bukan sebuah tindakan apa-apa, ini adalah satu perasaan cinta kepada Rasulullah yang kita ungkapkan. Nah, sebenarnya ya ada yang menarik, putra saya mengirimkan link kepada saya. Linknya ini menjelaskan kepada kita bahwa itu nggak datang tiba-tiba gitu. Jadi bukan karena juga peristiwa yang kemarin kayaknya ya, kalau dianalisa secara sederhana itu di sini ada berita France has shut down more than 70 mosques and private Islamic schools since January, authorities have confirmed. At least 73 mosques and Islamic private schools across France have been closed by the authorities since January in a bid to combat extremist Islam, Interior Minister Gérald Darmanin said on Tuesday. Jadi kan 73 masjid dan juga sekolahan Islam itu udah ditutup dari Januari. Jadi sebelum peristiwa ini terjadi memang the true colors of French government kayaknya tuh udah bisa diraba, dilihat. Nah, di sini dibilang we must expel ya, kita harus mengusir 231 foreigners from French territory who are residing there illegally and are being pursued on charge of extremism, including 180 in prison, he said. Ini dilanjutin lagi. Jadi sikap aslinya bagaimana pemerintah Perancis, especially Macron itu memang sudah nampak dari berita ini. Ini linknya silahkan juga kita berikan. Dan yang terakhir sebelum kita berpisah untuk episode ini ada film seorang anak yang dipaksa untuk menulis atau untuk menggambar karikatur atau menggambar ya Rasulullah Muhammad SAW, tetapi dia melakukannya dengan cara yang berbeda dalam bahasa Perancis, tapi ada subtitlenya. Asseyez-vous. J'espère que vous étiez bien à la manifestation hier. Je vais vous distribuer des feuilles. Vous allez dessiner le prophète Mahomet comme si c'était la prochaine couverture du nouveau Charlie Hebdo. Non, pas de question. Cher prophète bien-aimé, aujourd'hui à l'école, la professeure nous a demandé de te dessiner. J'aime bien dessiner, mais je ne t'ai jamais vu. Alors j'ai fermé les yeux. Et j'ai vu une larme dans les yeux de ma maman pendant qu'elle lisait ton histoire. J'ai vu mon père prier toute la nuit. J'ai vu ma grande sœur sourire alors qu'elle venait juste de se faire insulter dans la rue. J'ai vu mon meilleur ami venir me demander pardon, alors que c'était moi le fautif. J'ai envie de dessiner toutes ces images. Ici, on veut tout voir, tout regarder. Mais moi, j'ai fermé les yeux et je t'ai vu avancer vers moi. Je t'ai vu avancer vers nous,
avec le sourire le plus parfait. Comment puis-je dessiner un sourire parfait? La professeure ne m'a pas donné la parole lorsque j'ai voulu lui expliquer. Je ne lui en veux pas. Elle n'a sans doute jamais appris à aimer quelqu'un qu'elle ne voit pas. Moi, je t'aime sans te voir. Je ne sais pas dessiner, mais j'aime écrire. J'aime t'écrire, Ya Rasulallah. Si seulement tu pouvais revenir parmi nous quelques heures, quelques secondes, quelques instants, elle pourrait peut-être comprendre. Nah teman-teman, kerabat Neno, insya Allah kita teruskan ya perjuangan kita dan rasa cinta kasih sayang kita. Jangan lupa sholawat terus, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan membawa kita mendapatkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi suara yang terus-menerus bergaung di seluruh bumi, dan sehingga janganlah lagi terjadi kita insulting kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.